Wawasan Jabatan Pertanian, wawasan Jabatan Pertanian. Mekanisasi yang terkini, otomasi dan teknologi, menambah pengeluaran kita, gandakan pendapatan petani. Skala kecil atau besar, kami akan turut membantu. Tingkat produktiviti dan pendapatan, wawasan Jabatan Pertanian, wawasan Jabatan Pertanian. Mekanisasi dan otomasi membantu petani. Teknologi Perlu make artis ada. Sebaik ada kipas belakang tak panas. Dah start ke? Macam ni? Ni file. Ha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ya Alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu juga. Topik ni hangat sangat kot, madu, oh madu, sampai dia kita masa ambil masa sikit untuk kita set up. Saya rasa ramai orang yang apa terasa kot yang ni sebab tajuk madu ni kan. Kejap Okey, so kita terima kasih kepada yang sudi bersama yang saya. Kita dah lama tak live, dah Usahawan Talk Show dah lama tidak live, so kita bercuti sebab Raya Haji, and then kita ada macam-macam aktiviti yang kita lakukan. Jabatan Pertanian pun dah mula sibuk, Alhamdulillah. So hari ini seperti biasa kita akan jemput seorang usahawan yang berjaya. Alhamdulillah, kita tahu nanti kita akan bongkarkan. Ini topik madu, oh madu. Jangan salah tafsir. Jangan salah, orang kata jangan salah tafsir. Penting. Siapa yang suami yang tengok sini, make sure bagi tahu dengan wife madu, oh madu ni maksud dia apa. Jangan kita salah faham. Okey, hari ini special sebab kita bukan dekat daerah Kelang. Kita dekat daerah Hulu Langat. Ya Allah, dekat rumah saya ni. Tuan suami dah banyak kali bagi tahu saya, kena dah datang kat sini. Okey. Alright. Usahawan Talk Show, saya kenalkan dulu. Usahawan Talk Show adalah anjuran jenis usahawan. Apa tu jenis usahawan? Jenis usahawan adalah kita nak kumpulkan usahawan-usahawan yang untuk kita bantu untuk mereka kekal, kukuh dan boleh dikembangkan bisnes mereka. Okay. So objektif Usahawan Talk Show ni ada 3. IPI atau orang kata singkatannya EP kan. I adalah kita akan kongsi ilmu pengurusan perniagaan. P, kita akan kongsi pengalaman dengan usahawan-usahawan yang berjaya. Hari ini kita akan kenalkan siapa usahawan yang berjaya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita akan kongsi info-info terkini dari Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Okey, hari ini spesifik daerah Hulu Langat. Sebelum ni orang ingat daerah Kelang je ada Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Salah. Okey, selepas ni insya-Allah kita akan ke daerah-daerah lain. Okey, hari ini kita ke daerah apa? Daerah Hulu Langat. Okey. Seperti biasa, siapa yang aktif komen, 5 yang aktif komen, yang share, yang like, saya minta siapa yang ada sesi yang sama dengan kami, tolong share lah kepada kawan-kawan anda, kepada siapa yang berminat tentang cerita madu. Bukan bermadu, madu. Okey, madu yang tu. Okey, madu, and then jangan salah bagi si suami bagi kat isteri, takut nanti salah faham. Baik cerita awal-awal madu apa. Okey, and then share lah dengan kawan-kawan anda, terutama kawan-kawan anda yang mungkin berminat dalam pertanian.
yang mungkin berminat dengan giliran punya produk. Okey. Yang kedua, komen, like lah, tolonglah like banyak-banyak supaya kita orang aktif dalam ni, yang menunjukkan you all semua bersama dengan kami. Okey, dan satu lagi yang paling penting, komen. Okey, kepada yang komen, yang pada like, saya akan bagi ebook free. Ebook boleh, buku pun boleh. Nama dia 20 Rahsia Celik Bisnes. Nampak 20 Rahsia Celik Bisnes. Okey, so macam mana kita nak cari orang, kita nak jadi businessman yang orang kata tu susun, yang berjaya. InsyaAllah dalam ni saya share dari pengalaman saya 15 tahun. Okey, right. So, nak tengok like banyak-banyak. Ada ke orang kat sini? Alhamdulillah, muncul seorang per-seorang. Okay, so saya nak tengok. Okay, kita komen, kita bagi like. Okay, alright. Saya tak ada buang masa. Saya nak menghargai masa yang dia ada pada Tuan Suhaimi dan Encik Fuad dan Puan Faridah. Jadi insyaAllah kita nak hormat masa-masa mereka. Okay, first saya kenalkan wakil dari Jabatan Pertanian Negeri Selangor, spesifik dari atau orang kata Pegawai Pertanian Daerah Hulu Langat, Encik Muhammad Suhaimi bin Abdul Hamid. Apa khabar Tuan? Ya, baik. Tuan Ghazali. Apa khabar? Alhamdulillah Tuan. Tuan dekat Langat banyak sibuk sekarang. Macam tu lah Tuan. Ya. Kita ni menjalankan tugas ya. Kena di jabatan. Sepatutnya lah kita terus bertugas. Saya dengar daerah Langat, Jabatan Pertanian Daerah Langat antara yang aktif juga yang sibuk juga, banyak usahawan yang dapat dibantu kan. InsyaAllah, itu memang tugas kami Tuan. Okey Tuan, nanti kita akan bersembang lagi. Kita nak kenalkan panel kita, usahawan kita yang kita hormati. Terima kasih pada Puan Faridah dengan Cik Wan Hamad Fuad. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Baik. Saya geram je tengok kuasa rumah Tuan ni. Dia kena datang tu. Okey. Ni kawasan kampung ni memang kawasan idaman saya ni Tuan. Okey, saya nak kenal dulu. Madu ni maksudnya adalah madu jual madu atau madu kelulut. Okey, madu kelulut ni adalah dikendalikan oleh Puan Faridah dengan Cik Wan Hamad Fuad yang dinamakan Kasih Kelulut Kasih. Kelulut Kasih. Dekat mana? Dekat Dusun Tua. Hulu Langat. Siapa orang Langat tak tahu Dusun Tua? Tolonglah. Cari Dusun Tua ni kat mana. Okey. Alright. Produk-produk yang dihasilkan Kelulut Kasih ni antaranya roti lebah. Ini nak tahu tak ni roti lebah ni apa maksud dia? Okey, minyak propolis. Okey, ini memang antara yang ni. Yang saya tak sangka ni, sabun muka. Oh, patutlah Puan Faridah dan Encik Ahmad Fuad nak sentiasa nampak cerah, nampak muda. Alhamdulillah. Dia usahawan tua, bukan usahawan muda lagi. Sabun badan pun ada. Ya, okey, yang ini saya nak kena cakap. Okey. Ada jus nyah kolesterol. Ini yang hot ni. Ini saya rasa antara produk yang saya rasa nak cari juga ni. Kan? Ya, insyaAllah. Kolesterol Ini produk baru Puan? Nak katakan baru tak juga, tapi dah dalam pasaran dalam dekat 2 tahun. 2 tahun. Okey, alright. Kita ada produk yang terbaru, kita akan kongsi bersama nanti. Ya. Okey. Alright. Okey, boleh kita mulalah kot. Okey Ya, boleh insyaAllah. Tuan Suhaimi dengan Puan Faridah, saya tahu sebelum kita masuk ke bisnes mesti ada perjalanan hidup yang sebelum ke arah bisnes kan. Macam mana boleh tak cerita, adakah Tuan ni memang asalnya orang buat bisnes ke atau ke apa ke? Boleh tak cerita sikit pengalaman Puan Faridah ni apa? Biar saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya pertamanya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kita, terutamanya Jabatan Pertanian Hulu Langat dan pada kita punya JNU yang membawa usahawan talk show pada hari ini ke tempat kami. So kami sangat besar hati dengan kehadiran
kedua-dua panel lah kita boleh katakan, yang cuba mengenengahkan perusahaan usahawan baru dalam menceburi bidang-bidang yang baru, tak kira lah keluluk ke apa ke semua sekali lah dari segi pertanian. Tapi alhamdulillah hari ini kita dipanggil untuk kongsi bersama tentang penternakan keluluk. Jadi kita saya bukan ingin berkongsi pengalaman sikit kalau boleh kan. Pengalamannya banyak. Saya rasa, saya percaya semua yang terlibat dalam keluluk, penternakan keluluk ni mempunyai pengalaman yang tersendiri. Ya, betul. Tak kira lah yang kecil ke, yang besar ke, yang sederhana ke, tapi bila kita terlibat dalam penternakan keluluk ni mesti ada pengalaman sendiri. Betul. Okay. Sama juga dengan kami berdua. Okay. Kami berasal, sebenarnya kami ni rasanya kita punya bidang tu terlalu jauh. Pasal kami daripada industri banking. Orang Farida, bank ke? Farida ni dia sebelum dia bersara, dia pegang jawatan Head of HR Services dekat RHB Bank. Saya bahagian kredit di Afin Bank. Yang last kali saya bersara di Regional Office Kuantan. Dia bersama Afif Bank selama 37 tahun. Saya dengan RHB Bank selama 33 tahun. Jadi masuk dalam peternakan keluluk ni macam 360 degrees change. Betul. Ya. Tujuan saya tanya ni. Dari kita berpegang kita pegang pen, menghadap laptop. Menghadap komputer. Sekarang kita berubah pegang cangkul. Dan balik kepada back to nature lah kata orang. Kan? Betul. Masa tu pun hidup kita pun tekanan juga. Hidup dalam bank memang, pekerjaan di bank tu memang amat stressful lah orang kata. Sebab saya selalu dengar orang kata nak buat benda-benda usahawan bisnes ni dia kena orang yang memang ada mindset bisnes tau. Ni bukti dia lah sebenarnya tak perlu. Mungkin kita ada sedikit pengalaman kat situ dan sedikit pengetahuan tentang bisnes juga, cuma kita tak apply sahaja. Kita bekerja kan, makan gaji. Sekarang ni bila kita dah bersara, jadi banyak benda sebenarnya dalam fikiran tu nak buat kan. Tapi mungkin gerakan Allah Ta'ala yang selebihnya, alhamdulillah, yang secara tak langsung lah juga kan, betul terlibat dalam industri ni. Alhamdulillah. Jadi bukanlah kita katakan satu pilihan sebenarnya kita nak buat benda ni, tapi gerakan, lebih kepada gerakan. Betul. Jadi ceritanya macam ni je, ringkas je. Masa saya masih bekerja 3 tahun lepas, kita mula pada tahun 2016 September. Rumah saya ni dia masih dia sudah berhenti kerja. Berhenti kerja, bukan jadi tak ada apa nak buat. Saya terlampau, kehidupan di bank terlampau stressful sangat. Ya betul. Saya kemudian bank ada offer VSS. Tahun 2016, jadi saya ambil VSS tu. Itu disebabkan kehidupan di bank tu saya selalu sibuk. Bila saya berhenti kerja, mula bulan yang pertama, kedua, ketiga tu seronok lah macam holiday kan. Betul. Jadi masuk bulan keempat, saya dah mula pening kepala sebab tak ada benda nak buat. Sebab saya tahu kehidupan saya dari subuh sampai malam hidup saya di bank. Jawatan saya ketua jabatan sumber manusia, bahagian perkhidmatan sumber manusia. Jaga payroll staff 24,000 orang. Jadi kehidupan di bank tu memang very stressful. Tapi bila dah berhenti lepas 3 bulan tu, terfikir-fikir saya nak buat apa. Saya pun tak tahu nak buat apa. Pada asalnya keluluk pun saya tak tahu apa benda keluluk ni. Itu yang saya nak tanya tu. Macam mana boleh terdetik nak buat keluluk ni kan? Sebab dia bukan satu
orang biasa saya buat. tak tahu apa itu saya balik Kuantan kat tempat Fuad satu hari tu. Saya pergi rumah bapak saudara dia. Tengok Bapak ladang. tengok Okey. tengok ladang dia kata nak tengok kelulut, nak kenal Okey. kelulut, marilah pergi tengok. Bila saya tengok satu kelulut tu, Okey. mula-mula yang saya tengok tu spesies Thoracea. Oh, okey. Jadi saya tengok kat Thoracea tu, minat tu datang secara perlahan. Dekat setengah Okey. jam saya perhatikan dia. Saya rasa dia ni very distressful saya. Saya rasa Okey, aman faham. duduk dengan dia pasal dia baik kan. Thoracea ni dia Faham. baik. Dia tak serang, Okey. dia tak apa. Saya jadi Betul. aman duduk dengan dia setengah jam. Oh. Lepas tu bapak Zara bawa saya pergi ke ladang besar dia tu. Okey. Saya habiskan masa saya dekat 2 jam dekat situ. Ibu Saya datang minat. Datang minat. Saya Datang minat. bertanya. Dari situlah gerakannya. Oh. Lepas tu saya terus on the spot saya buat order. Oh, ya. Saya Serius? order. Saya tak ada fikir lain sebab saya tahu diri saya ni committed person, fokus. Oh, okey. Saya kata hari yang sama saya order 30 sarang. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan tiada ilmu, dengan ilmu yang kosong, dengan baru berkenalan dengan kelulut, saya dengan beraninya order 30 sarang. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi yang satu yang orang bagi tahu, tak payah kelulut ni tak payah dibagi makan, tak payah dibagi minum. Oh, Ambil aja letak kat tempat kita, lepas tu ya kan. sampai ada madu, tuai madu. Oh, betul ke jadi macam tu lah? Tidak. Tidak. Saya pun ingat betul lah macam tu. Oh, senanglah kerja saya. Jadi minggu depan tu sarang datang, perlahan saya dah kemas. Muat balik ujung minggu tolong kemas semua tu. Lepas tu saya tengok sarang saya satu hilang. Satu hilang. Sampai 8 sarang hilang. Dia koloni tu lari. Tanpa saya mengetahui sebabnya. Sebab kita tak ada ilmu. Saya pun tak tahu yang kelulut tu keluar pagi balik malam. Okey. Bila kita pukul 11 pagi kita buka topping tu kosong. Koloni tak ada. Jadi saya ingat dia dah mati. Ada telur, saya korek telur, bubur dalam tupperware, simpan dalam peti ais. Saya tak tahu nak buat apa. Tapi saya dah jadi makin panik bila 8 sarang dah hilang. Betul. Dari situlah bermulanya saya mencari ilmu. Mula-mula ilmu yang saya pergi cari di Jabatan Pertanian Hulu Langat lah. Okey. Jabatan Pertanian Hulu Langat. Masa tu Encik Nawawi di situ. Okey. Tetapi bidang kelulut ni terlampau baru lagi. Jadi tak ramai yang tahu lagi dengan lebih mendalam pasal kelulut. Ramai yang tak tahu pasal kelulut. Jadi lepas tu saya terpaksa pergi ke Jabatan Pertanian Selangor di Shah Alam. Juga mencari ilmu. Alhamdulillah. Juga saya jalan yang buntu lah sebab tak ada pakar sebenarnya. Sebenarnya ada pakar tapi saya tak tahu. Tu kira cerita 3-4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Jadi Jabatan Pertanian pun mungkin baru nak mula. Baru berubah arah kepada tumpuannya kepada lebah kelulut. Okey, faham. Jadi kita mencari rasanya pada tempat yang betul lah kan. Okey, betul. Sokongan tu perlu kan. Betul. Mungkin kita akan dapat tahu mana-mana ada seminar ke yang di apa tu hancurkan jabatan ke apa atau peluang-peluang lain yang ada untuk kami terus ke depan. Betul. Jadi pada masa yang sama pun kelulut ni bukan katakan dari segi ilmu. Betul. Kita ilmu tu memang penting. Betul. Apa yang kita ceburi kita kena ada ilmu. Betul. Betul. Kelulut ni lain macam sikit. Sebab untuk kita letakkan kelulut di tempat kita tu, kita kena sediakan satu infra yang baik. Betul. Itu sangat penting. Infra tu maksudnya infranya maknanya tapak dia, tempatnya, apa semua tu kan supaya kita pastikan kelulut tu
Bahagia. boleh survive lama kat situ. Oh, bahagia tu betul ke? Bahagia. Pasal bila sumber makanan cukup dia bahagia. Itu sebab Dia akan keluarkan madu dan dia ambil nektar banyak. faktor faham. lain mungkin faktor sumber yang sangat penting pada kelulup tu Ya, sendiri. ya. Persekitaran tu yang kondusif kata orang untuk kelulup tu. Sebab yang kita kena peka sikit tentang cuaca. Sebab cuaca sekarang ni berubah-ubah. Dan kelulup ni dia sumber tu akan terjejas apabila cuaca berubah. Jadi dia mungkin ada katakan masa-masa dia bermusim. Kan? Musim yang kita katakan sebelum ni musim bunga, musim sumber yang hebat pada masa itu kan. Mungkin dalam bulan 3 sehingga bulan 10 katakan. Betul. Tapi sekarang musim tak menentu. Bulan 4 dia hujan, bulan 5 dia hujan kan. Jadi dia punya survival tu dah lari. Cara dia nak keluar tu, nak cari sumber tu dah terjejas kat situ. Maksudnya Cik Fuad, maksudnya kita madu kelulup ni kita kena tahu situasi kesekitaran. Ya. Persekitaran penting, itu amat penting. Dia, weather punya tu, climate dia punya tu kan sangat penting. Tapi kalau kita dapat membantu, kalau kita dah faham dia punya survival tu kan, cara dia membantu dia kan. Okey, dia tak boleh kita exposekan dengan terlalu panas ataupun terlalu banyak hujan kan. Kena ada bumbung lah. Ya, dia mungkin kita boleh bantu dia dari segi tu. Okay. Satunya untuk kelulup tu sendiri dan untuk sarang kelulup tu sendiri. Jadi kita kena faham. Itu sebab saya cakap tadi, kalau kita nak mulakan satu benda atau nak ternak kelulup, kena ada ilmu tu dulu. Betul. Tapi kita macam Prof dah cakap tadi, kita daripada kosong, kita tak tahu sehingga banyak lot-lot yang koloni dah lari kan. Tapi kita pick up. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan bantuan Jabatan Pertanian jugalah kan. Ya. Dengan sokongan yang hebat lah daripada Jabatan Pertanian juga. Okey. Cik Fuad, saya sambung sekejap lagi. Ini interesting sebenarnya. Kita nak dengar Jabatan Pertanian ni. Okey. Sebab sebelum Jabatan saya interview Jabatan Pertanian, ramai orang tak tahu yang Jabatan Pertanian punya peranan. Sebab tak salah saya ada banyak agensi yang berkaitan dengan pertanian. Salah satunya MAEFS kot, mungkin kan. Lepas tu ada ni kan. So bukan bawah Jabatan Pertanian, yang bawah pertanian, Kementerian Pertanian kan. Saya nak tahu Jabatan Pertanian Negeri Selangor sebenarnya siapa yang boleh datang dekat daerah ulangan ni. Terutama orang yang duduk daerah ulangan ni, siapa yang boleh rujuk dengan Jabatan Pertanian Negeri Selangor daerah ulangan? Soimi. Terima kasih Tuan Misha. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan pertama ni nak beritahu lah pejabat kami ni berada di mana. Di mana tu? Lokasi pejabat kami ni lah ya. Sebab pejabat kami berada di kawasan bandar iaitu di Batu 11, Jalan Ceras Kajang. Dekat MRT kan? Dekat MRT Batu 11. Betul-betul badan, betul-betul jalan, highway. Jadi ataupun ramai yang kenali tempat kami ni sebagai pusat flora ceras. Pusat flora ceras. Okey. So kalau datanya tentang fungsi jabatan je lah. Jabatan fokus pada tanaman makanan. Itulah yang penduduk ni dan juga usahawan dan siasat tani yang terlibat dalam hiran tanaman makanan. Okey. Untuk makluman tuan juga tadi, Jabatan Pertanian kita ni berada di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ya. Sekarang ni bagi MAFI MAFI. MAFI itu sebelum ni MOA. Sekarang Food Industry. Okey. Jadi di bawah Kementerian Pertanian sini ada Jabatan Pertanian untuk tanaman, Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk perkhidmatan haiwan haiwan. Ada. Ada Jabatan Makanan. Ada juga kita ada lembaga penubah peladang. Nak je payung ada juga. Mati, lembaga perusahaan dan Tak payahlah. Dan berbagai lagi yang ada lebih kurang Tak pernah kot. di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan itu.
Okey, kita fokus pada Jabatan Pertanian tu. Kalau ikutkan, kau dengar tadi Jabatan Veterina ada sebut ternakan kan? Betul. Dia bagi ternakan kelulut kan? Itu bukan keternakan ya? Tetapi dia bawa masuk dalam industri makanan lah, Jabatan Pertanian. Sebab madu tu. Tak payahlah. Ya, faham. Di bawah Jabatan Pertanian dan memang di bawah skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh jabatan lah kepada Okey, faham. masyarakat. Kalau ikutkan kita tak ada nak letakkan kita punya pelanggan tu, tentu kita semua lapis masyarakat. Tak kira sama ada dia petani ke, dia usahawan tani ke, ataupun orang awam atau masyarakat sendiri yang dapat khidmat nasihat, terutama yang nak mula buat projek pertanian. Okey, faham. Kita mintalah yang siapa-siapa yang berminat nak mencari projek pertanian, nak dapatkan maklumat, datang pejabat pertanian. Lepas tu sebelah ni. Antara yang usahawan-usahawan yang dah ada dalam daerah ulangan tuan, boleh sebut daerah yang buat tanaman apa tuan? Okey, kalau ikut kluster tanaman kami kita Jabatan Pertanian kita ada kluster. Maksudnya kluster ni maksudnya tanaman yang utama lah. Okey. Daerah ulangan ni kita memang terkenal dengan dusun buah-buahan lah. Dusun buah-buahan. Dusun buah-buahan kan. Di ulangan sini pun banyak dusun. Okey. Kawasan ulangan ni, kawasan usahawan kita ni, Cik Ahmad Fuad dengan ni memang banyak dusun di kelilingnya. Ya. Buah-buahan lah. Antaranya durian lah. Antara durian? Ya Allah. Okey. Durian Okey, yang kedua dia kita kluster pada tanaman nangka. Nangka. Belimbing. Okey. Dan itu sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, tapi taklah kita jadikan utama sebab dia tak ramai kelulut ni antara tu bidang barulah di bawah Jabatan Pertanian. Antara yang berjaya awal kita ni lah hari ni kami akan buat. Baru tu bila tuan? Dia dalam betul sebenarnya Cik Abang Faham tadi, kita baru 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Ni memang dah lama. Kelulut ni dah lama. Okey. Cuma tak dikomersialkan secara besar-besaran lah. Mungkin dia buat media atau persatuan dan NGO. Dan kita nampak potensi pada kelulut tu tinggi. Sebelum ni kita lebih pada ambil saja sumber asli dia. Kita sedut saja madu, kita botol dan jual. Tetapi nilai hiliran ni lagi tinggi. Nilai hiliran dia tinggi tu maknanya kita boleh proses buat roti lebah tadi, propolis, sabun, bahan kosmetik dan lain-lain lagi. Termasuk produk yang dibuat oleh usahawan kita. Itu memang perkara yang menarik lah. Okey tuan, kalau nak tanya kan, adakah perkhidmatan pejabat daerah yang andil Jabatan Pertanian Negeri Selangor ni sama ke atau daerah ulangan ni lain sikit dia punya perkhidmatan? Maksud saya adakah dari segi asas tani ada juga dalam tu produk tu, boleh tak tuan, apa perkhidmatan yang tuan buat lah dari ni? Okey tuan untuk apa yang sebab kita ni fungsi jabatan lah. Fungsi jabatan kita yang pertama kita adakan khidmat nasihat sesi khidmat nasihat teknikal tanaman siapa-siapa yang ada masalah tanaman atau nak mencuburi bidang pertanian ataupun ada perkara yang bangkit pasal pertanian boleh datang ke pejabat untuk dapatkan khidmat nasihat ni secara percuma tuan-tuan dan puan. Yang secara percuma tuan? Ya tuan-tuan, kita tak ada bayar secara percuma. Ya, belanja air pun tak boleh tuan? Memang datang dan dapat maklumat lah. Okey, lagi? Kedua kita ada juga latihan-latihan petani dan usahawan tani lah. Kita ada kursus-kursus yang kita ajukan untuk dia berminat. Teknikal lah tuan, latihan teknikal. Untuk kursus cendawan, kursus lebah kelulut dan sebagainya. Ini pun kita adakan secara percuma tuan. Alhamdulillah. Jadi cepat-cepat dia dapat. Sebab kita ramai ni yang minta. Si orang dan kita akan ni lah. Yang penting datang pejabat kami ni. Kenal jangan tak datang untuk dapat perkhidmatan kami ni. Yang ketiga, perkhidmatan regulatory tuan-tuan. Perkhidmatan regulatory ni kita ni membantu juga lain atau agensi lain seperti kita ada proses untuk pekerja asing. Pertanian. Cuma tahun ni kita tak boleh proses dulu sebab kita ada sikit arahan kita boleh masuk orang luar. Pasal COVID-19 ke tuan? Okey. Ini antara perkhidmatan yang kita lakukan lah sebab untuk rate asing dan pertanian ni dia sikit lagi dia lah cukai dia. Faham. Antaranya juga membantu usahawan-usahawan dapat sijil lah tuan. Ya, lepas tu kita ada juga siasatan tanah dengan pejabat daerah dan pelbagai lagi agensi yang kita berhubungkan lah.
Yang Oh. ketiga, yang keempat, maaf. Yang keempat kita melawat projek-projek yang kita dah bantu ni ataupun dapat isi jabatan ataupun yang minta tolong, kita akan lawat. Oh. Ya, saya sendiri dan juga pejabat istana pun akan turun dalam usahawan apa yang kami boleh terima lah. Faham. Di masa itu kita juga adalah memberi perkhidmatan sumber air, tanah dan juga untuk atasi penyakit perosak yang berlaku di projek-projek usahawan kita ni lah. Kira memantau lah kira dia puan. Melawat tu untuk memantau lah. Jawatan pemantauan dan mantau sekali tu adalah kita punya salah satu indikator yang kita perlu lakukan pada setiap. Alhamdulillah. Maksudnya banyaklah perkhidmatan yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Sebenarnya orang kat luar tu tuan, dia tak tahu je Jabatan Pertanian Negeri Selangor ni memudahkan cara-cara orang nak mula, lepas tu macam mana nak nak maintain, nak jual. Betul tak? Ya, betul kan. Okey, Cik Puan. Ya, Boleh cerita sikit apa yang peranan yang Cik Puan dapat apa yang Cik Puan dapat dari Jabatan Pertanian yang boleh Cik Puan kongsi dengan bersama kami. dia macam ni. Kita approach Jabatan Pertanian pada selepas kita dah set up kita punya ladang kita tu, ladang kecil kita tu, kita dah set up. Okey. Dan sebenarnya kita ke Jabatan Pertanian tu cuma nak mencari apa yang ada di Jabatan Pertanian. Dari segi peluang-peluang yang mungkin boleh kita terokai, mungkin boleh kita kongsi dari segi seminarnya, dari segi peluang apa sekalipun. Faham. Dan kita jumpa pegawai-pegawai kat situ, terutamanya Cik Imam apa semua, dan kita register nama kat situ. Dan dia orang datang ke tempat kita, tengok apa yang kita buat, dan dalam masa yang sama disebutnya kita Jabatan Pertanian ada peruntukan dalam bentuk grant. Jadi kita cuba apply kan, mohon Hello. Dia pula. Aduh sayang. Okey, kita lain tuan. sebab ni okey, tapi itulah macam Cik Suami, saya sambung Cik Suami sikit. So pemantauan tu dilakukan oleh orang-orang yang macam mana tuan? Okey, untuk makluman semua ya, Tuan. Kita ada kita panggil ejen pengembangan tanaman. Okey. Mana ejen pengembangan tanaman kita ni memang dia ada sasaran, dia nak melawat projek-projek yang telah menerima perkhidmatan dari segi jabatan dan juga projek-projek yang minta bantuan dari jabatan. Memang dia ada sasaran setiap tahun lah. Jadi perkara ini memang dititik berat oleh pihak jabatan lah, supaya kita dapat melihat sendiri apa yang dihadapi oleh pelanggan kita lah, tani kita ni pelanggan. Jadi kita cuba solve dengan cara yang baik, dengan baik lah ya. Maksudnya tuan ada orang-orang yang memang pakar untuk dalam sesuatu bidang tu memang dipanggil khas untuk pantau sekali ke tuan? Okay, tuan. IPT kita, ejen pengembangan tanaman kita tadi, dia akan turun kawasan melihat isu yang berlaku atau masalah yang berlaku oleh petani atau usahawan itu sendiri. Okey, faham. Jadi kita tak ada kepakaran, pegawai kami sendiri tak ada kepakaran. Kita akan berhubung dengan bahagian-bahagian teknikal yang ada di Jabatan Pertanian Negeri Selangor ataupun di Jabatan jadi itu dah kita akan berhubung kait macam mana dengan kes Kelulu ni pun pada masa awal-awal tu memang kita bercari pakar dalam jabatan sendiri. So tak jumpa. Ada, memang ada. Dalam Jabatan Pertanian ni memang ada kepakaran setiap pegawai-pegawai lah. Maknanya pegawai tak ada semua kepakaran, dia ada pakar je. Okey, faham. Pakar rujuk kita tu. Alhamdulillah. Dia pakar rujuk kita, membimbing kita jugalah. Pegawai sendiri dah bawa kita bimbing usahawan kita. Maksudnya tuan, apa-apa jenis pertanian, insya-Allah Jabatan Pertanian ada orang yang boleh konsult tuan. Betul biasanya. Tadi saya dengar ada yang buat kantan, yang buat durian durian, orang kata durian apa tadi tuan? Musangking. Benda bukan mudah sebenarnya, tapi ada tuan Ya, ada tuan. Alhamdulillah. Okey. So tuan, nak tanya, macam mana dengan industri kelulus kan ni, madu kelulus kan ni?
Kalau kita lihat trend memang daripada 2016 data sehingga ke 2019 yang terkini alright. kita lihat daripada 717 meningkat sehingga 1000 lebih lah. Tapi kita nampak setiap tahun ada je usahawan-usahawan baru muncul. I see. Usahawan baru yang muncul yang berminat buat usaha ni lah kelulut. Dan ada juga yang terlihat usahawan kita ni dia menambah nilai daripada pengeluaran yang sedia ada. Maksud dia ada ladang nangka dan belimbing, dia masuk ke kelulut. So dia ada 3 sumber pendapatan daripada ladang dia. Tiada masalah ke tuan dari segi ni? Alhamdulillah kita nampak dalam 2 tahun usaha tu dah 2 tahun. PKPM kami Tanah Tekal Pengelolaan Makanan sungai-sungai dan kita lihat dia punya pengeluaran nangka makin meningkat. I see. Daripada perhubungan kelulut tu sendiri. Sebelum ni tanam nangka dan belimbing, jadi kelulut ni membantu perhubungan pada nangka. Sikit sebanyak dia ekosistem tu jadi. Jadi makanan pada kelulut tu pun sendiri ada. Kita wujudkan bersama, cuma kena ada ilmu lah. Macam mana nak kawal supaya takut nantilah mati pula kalau kita tak kawal yang baik kan. Jadi kita lihat implikasi positif lah. Tapi ada caranya lah. Janganlah terus buat dan tak ada ilmu lah. Kena belajar tu. Itu yang penting kena tahu kan. Kalau kita sebenarnya boleh combine boleh sekali 3 income yang kita boleh buat dengan madu kelulut, dengan ada temikai yang semua boleh sekali sejalan. Sebelum ni 2 je, angka dah belimbing. Sekarang 3. Alhamdulillah. Automatik dapat meningkatkan pendapatan petani kita atau usahawan kita. Ya, betul. Menarik. Serius menarik. Kita selama ni kita ingat fokus satu tapi boleh jalan serentak sekali Sebab tu data akan meningkat kan. Kita banyak dusun, kemungkinan nanti di ulangan ni mungkin akan adalah penambahan-tambahan. Tapi ada syarat. Nak mula kelulut ni dia bukan sebenarnya Puan Faridah dengan sifat maklum tadi. Ambil letak je, tak boleh. Dia punya ada cara dia. Teknik yang betul. Yang penting sebenarnya Cik Faridah kata tadi, sifat persekitaran tu penting. Faham. Keluar persekitaran tu. Makanan dia, persekitaran dia, tempat dia. Kenderaannya. Saya pernah dengar lah, orang kalau nak dapat hasil, kita kena sayang dia semacam sayang anak. Betul ke Puan Faridah? Betul. Betul ya? Saya banyak. Silakan. Allah, sekat balik. Allah sekali. Boleh dah. Okey, sila teruskan. Teknikal sikit. Tak apa. Hello? Ya. Okay. Dah boleh dengar Cik Am? Boleh. Cik Am dah dengar dah? Dengar. Okey. Boleh saya kat mana saya tadi? Tak apa. Kita mula kan? yang kita kata nak kena jaga jadi, anak ni. Bila lawatan yang dibuat lawatan tu dan kita untuk terus buat benda ni kan. Jadi kita sebenarnya dianugerahkan dengan satu geran. Alhamdulillah. Oleh Jabatan Pertanian tadi. Alhamdulillah. Kita dapat dalam 50,000. Okey. Dalam bentuk barang-barang. Geran lah. So apa yang kita dapat tu, kita dapatlah kabin, kapak cila, dapat. So apa yang kita ada untuk asas. Terima kasihlah Jabatan Pertanian Ulangan. Jadi memang untuk siapa-siapa yang terlibat kan, saya rasa siapa-siapa yang nak buat apa-apa pun, tapi biar serius lah kan. Dan itu yang penting. Jumpalah jabatan, agensi-agensi kerajaan ni yang berkaitan. Itu yang penting. Sebab kat sana tu macam ada, cuma kita je tak tahu. Jadi hal lagi dengan apa tu label lah, apa tu signboard lah dia letak. Jadi kita siapa-siapa datang dah tahu mana nak cari kelulut. Jadi bila kita start dengan mencari nama apa yang patut kita letak.
nama kita ni. Betul? Dan dia di dusun tua ni kan. Ha. Jadi sebab kita kasih sangat dengan keluluk tadi dan kita buat benda tu dengan kasih sayang. Alah. Jadi kita letaklah keluluk kasih. Saya ingat sebab romantik Puan Faida dengan Cik Puan. Letaklah nama keluluk kasih. Itu boleh juga. Itu 2 in 1. Bila kita buat dengan kasih sayang. Betul. Bila kita buat kita sayangkan keluluk. Ada sampai orang kata dia cintakan keluluk itu sehingga kalau nak saya ceritakan masa saya tak ada, saya kat Kuantan masih lagi bekerja. Okey. Saya balik hari Minggu. Hari Minggu daripada hari Jumaat saya dah start kereta balik ke Langat. Hari Sabtu saya turun ke lapangan sampai ke petang. Berhenti tak solat dengan makan je lah kan. Rehat, saya terus buat juga. Kalau tak larat saya rehat pasal nak balik ke Kuantan. Hari Isnin kerja. Benda tu berlaku selama 3 tahun. Ya Tapi Allah, sementara saya tak ada. Ini penangan makan madu ni rasanya kuat sampai 3 tahun macam tu. Hello? Okey, sekat lagi. Ini sebab di kawasan, orang kata di kawasan kampung memang yang mungkin ada line problem. Tak apa, kita tunggu balik Cik Puan. So, saya nak sambung soalan kepada Jabatan Pertanian. Baik, okay. Saya tahu antara peranan Jabatan Pertanian adalah menghasilkan, menggalakkan persijilan MyGap dan MyOrganic, betul? Okey, so bagi ternakan keluluk ni, dia ada nama khas CJ Persijilan MyGap AM tak salah saya nama dia. Ya, betul tuan. Okey, boleh tuan terangkan sikit apa CJ ni tuan? Okey tuan, kita untuk tanaman kita ada persijilan Malaysia Good Agriculture Practice. My itu maksud Malaysia lah, good name Malaysia. GAP tu gap betul. Agriculture Practice. Amanah pertanian baik lah dalam bahasa Melayunya. Maksudnya amanah pertanian baik untuk Malaysia kita ada untuk tanaman adalah MyGap biasa. Untuk keluluk kita special kan, kita ada nama MyGap ARM. ARM syari lah. Dia ada khas dia punya ni untuk kita bagi ke boleh pasaran pada keluluk itu sendiri. Maknanya tanaman dia dah ada dia punya persijilan. Tanaman maksudnya tanaman sayur, cendawan dia dah ada persijilan dia. Untuk keluluk ni kita buat khas dia bagi MyGap ARM untuk keluluk. Bukan keluluk, maksud lebah sekali. Madu lebah. Okey. Supaya kita ambil kira lah supaya produk yang dikeluarkan yang dapat persijilan MyGap ni adalah produk yang berkualiti. Dan selamat untuk dimakan. Dan seterusnya beri manfaat pada pengguna. Dia ada beberapa elemen lah yang kita kena terapkan mengikut piawaian yang dia telah ditetapkan oleh jabatan. Sebab Jabatan Pertanian dibagi peranan oleh Malaysia untuk persijilan tentang tanaman dan jadi kita nak letakkan standard kita punya produk tu setanding dengan negara luar. MyGap ARM ni dia apa kelebihannya tuan? Okey, MyGap keluar ni memang dia kita lihat kita sebenarnya nak letakkan dia sebagai satu indikator lah. Indikator supaya produk ni yang penting selamat dimakan. Selamat dimakan dan boleh dijual di export semua tu lah tuan. Dia lebih selamat keyakinan pengguna terhadap produk tu tinggi. Okey, faham. Kalau kita tengok peranan dia banyak kenapa kita galakkan usahawan keluluk atau lebah ni memohon MyGap ARM ni. Antaranya supaya diiktiraf oleh pihak jabatan dan Malaysia sendiri yang untuk mematuhi pematuhan standard yang telah kita tetapkan. Standard dengan negara luar yang lain. Tertanding dengan dunia lah. Yang ketiga dijamin selamat dan berkualiti. Okey, faham. Itu yang paling penting, kita makan pun kita yakin. Sumber dari mana pun kita yakin.
Yang keempat dia menjamin kelestarian alam sekitar. Kita buat projek ni tak mengganggulah environment alam sekitar. Yang seterusnya mengamal yang ni ayatnya. Menjaga kebajikan. Oh, apa tu? Itu dah tadi ayat Puan Faridah. Kebahagiaan. Oh. kita kena lihat kita bila ternakan kelulut ni dia umpama benda hidup. Faham. Kena ada dia punya inilah kebajikan dan fit dia ataupun kita kena layan dia. Dengan baik. Dia tu kita masukkan elemen tu lah menjaga kebajikan lebah atau kelulut. Yang keenam kebajikan pekerja. Kalau itulah kebajikan pekerja ni saya boleh faham sikit ni kelulut punya kebajikan saya ingat kena bagi gaji lah buat kelulut. Special sikit sebab tu kita kena treat macam mana Puan Faridah maklum tadi betul. Kebahagiaan dia tu pada dia bagi dia terbang dengan kena menyanyi untuk dia orang jugalah, menyanyi untuk dengan kelulut. Ya, betul lah. Elemen tu dimasukkan dalam magnet ni lah. Okey, faham. Ada 6 lah kira yang magnet kelebihan dia tuan Alhamdulillah. Okey, Cik Puan boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, tak apa, faham. Ini dah maksudnya kawasan yang kampung yang kita outdoor kita buat outdoor ni macam tu lah, ada teknikal sikit-sikit tu. Apa? Itu tak apa. Sama itu yang cune-nya. Itu yang best, itu yang mahal tu. Okey, boleh saya nak tambah sikit. Produk sikit sambil cakap, tunjuk produk. Okey, Puan Faridah, cakap je. Ini. Saya nak tunjuk. Apa angkat je. Ini sebahagian daripada ini madu kelulut. Okey, dekat sikit Puan. Ini adalah madu kelulut spesies Itama. Kita kelulut ni, kita dalam Malaysia ada sekarang ni yang dah ada nama spesies kelulut dalam 35. Okey. Tapi di kawasan saya ni kita ada dalam 9 spesies. Tapi yang agresif buat madu adalah daripada spesies Itama dengan spesies Thoracea. Itu nama madu ke tu? Nama kelulut. Nama lebah kelulut, nama spesies dia. Okey. Nama kalau nak ikut nama genus scientific nama tu panjang. Macam Itama ni Homo trigona Itama. Jadi kita paling banyak kawasan ni paling banyak dan paling sesuai lah untuk spesies Itama lah. Jadi dia agresif buat madu. Kawasan tu maksudnya cuaca persekitaran dia macam tu lah. Sumber dia. Sumber makanan. Sebab ada spesies kampung, kita panggil satu spesies kampung, dia makan nektar dan dia ambil polen daripada pokok-pokok yang ada di keliling kita. Faham. Tapi macam spesies crystal spesies ni atau dama spesies ni, dia ambil nektar dengan polen semua daripada pokok-pokok hutan. Bermakna kita kena ada kawasan hutan kalau kita nak bela spesies ni. Sebab faham. dia ambil dama pokok hutan. Rezin daripada pokok hutan. Faham. Macam yang spesies Itama ni, dia ambil getah, rezin pokok getah, pokok-pokok yang bergetah. Faham. Macam pokok getah, pokok nangka, pokok cempedak, pokok mangga. Jadi kalau nak bela kelulut pun, penternak mesti tahu spesies apa yang sesuai dengan keadaan sekeliling kawasan dia. Kalau kita kawasan kampung, tak ada hutan, tak boleh nak bela spesies crystal ni. Sebab dia tak ada makanan dia. Bila tak ada sumber makanan, dia akan lari. Betul. Faham. So dia susah di kawasan yang banyak tanaman dengan banyak pokok lah kan? Betul? Ya. Kalau yang ada peladang-peladang tanam pokok-pokok sayuran ke, pokok-pokok buah-buahan ke, elok spesies Itama lah. Itu yang Cik Suhaimi kata dia boleh datang sekali serentak tiga jenis. Ya, sebab kelulut ni 80% dia adalah ejen pendebungaan untuk tanaman kita. Penting tahu ni. Ya, kita panggil dia pollinators agent. Okey, faham. Sebab dialah yang buat tanaman tu jadi segar, buah jadi elok,
pokok-pokok yang tak pernah berbuah akan berbunga dan berbuah. Selut lah Puan Farida dengan Cik Puan. Memang pakar habis ni. Memang dah pakar habis Jadi, ni. Kita nak kena ajar dengan anak-anak muda sekarang. Daripada budak-budak sekolah kita kena ajar. Ya, betul. Keluluk ni the biggest pollinators agent untuk tumbuhan kita. Dan juga dia memang elok untuk ekosistem negara kita. Faham. Okey, apa beza khasiat dia sebenarnya Puan Farida dengan Cik Puan? Beza madu. Khasiat dia. Okey, madu lebah dia ambil nektar. Okay. Dia ambil nektar bunga, dia buat comb dia tu daripada macam sumber lilin, daripada wax kan. Okey, faham. Tetapi kelulut ni dia kecil. Okey, betul. Dia kecil, bila dia ambil nektar daripada pokok-pokok bunga, dia bukan ambil nektar daripada surface bunga saja. Dia masuk ke dalam batang pokok-pokok bunga sebab dia kecil. Jadi khasiat lebih banyak di belah-belah dalam batang. Bukan dia punya nektar saja. Kelulut ni dia ambil pucuk-pucuk herba. Dia ambil sap daripada kulit-kulit kayu herba. Okey. Dia ambil sap daripada akar-akar pokok-pokok herba. Oh, dia pandai lah cari herba okey. Dia memang serangga yang bijak dan pemilih. Dia cari yang terbaik untuk diri dia. Patutlah tadi kata kalau makan satu produk tu dia boleh overtime. Ya, betul. Sebab kalau lebah biasa dia tak ambil semua tu. Tapi kelulut dia ambil. Pasal sumber-sumber dia mesti daripada sumber-sumber pokok macam dia lagi kelulut ni. Dia kena sumber makanan dia yang paling penting ialah satu ialah resin. Iaitu getah-getah pokok. Nektar-nektar bunga. Dan pollen. Kita mesti ada 3 ni di kawasan kita kalau nak ternak kelulut. Okey, faham. Kita berjalan dulu. Okey, boleh sila. Boleh tengok. Kita santai je. Sebab nak tahu juga macam mana dia punya bentuk tu. Sebab dia boleh tanam dekat kawasan rumah. Dia itulah dia pentingnya sumber. Sumber tu sangat penting. Dia ada 3 sumber penting yang kelulut kutip kan. Dia satunya resin kan. Duanya pollen kan. Ataupun nektar, madu lah. Okey. So sumber-sumber ni yang sangat penting untuk pembinaan dia punya kehidupan sebenarnya. Faham. Jadi kalau tanpa sumber-sumber macam ni, kurangnya sumber-sumber macam ni, dia punya development tu tak kuat. Kehidupan dia tak kuat. Mungkin ini kajian betul-betul ni. Bukan main-main ni kajian ni. Jadi kita kena pastikan kawasan kita tu ada sumber yang cukup sebenarnya. Faham. Jadi pasal dalam tu sendiri kan, resin tu untuk dia buat propolis kan, kantung madu, bitumen, bokrum, ada istilah dia sendiri. Tapi keseluruhannya resin tu adalah untuk pembentukan sarang. Faham. Pembentukan sarang dia untuk yang hidup di dalam tu dia punya queen. Dia ada queen. Okey, faham. Queen bee. Queen bee ni bila dah dia akan bertelur. Okey. Dan bila dah bertelur dia punya pusingan punya kitaran punya apa itu punya koloni tu akan berubah-ubah lah, akan bertukar lah. Pasal jangka hayat tu dalam masa yang apa tu lebah tadi ada sekitar 50 hari je. Faham. Dia akan mati. Dia akan bertukar. Tapi generasi baru dia akan keluar. Hasil daripada telur tu kan. Jadi kita kena pastikan lok-lok ataupun hive yang kita ada tu selamat.
Walaupun dia dah pun usahakan untuk buat satu sarang yang mengelak daripada predator masuk. Mengelak daripada musuh-musuh dia. Pasal dia ni akan tutup semua lubang-lubang yang kecil-kecil walaupun tu bagi kecil untuk benda-benda lain yang dia punya pemusnah masuk. Jadi untuk protection dia kan, untuk protection queen dia, anak-anak dia dan dia orang sendiri dalam tu. Maksudnya macam apa? Benda ni kita kena tahu kehidupan dia, cara dia asal. Banyak worker bee dia pun ada, dia ada nursing bee, dia ada drones kan. So banyak kita boleh katakan pekerja ni yang mempunyai tugas masing-masing. Faham. Dalam menjaga dia punya koloni. Itu penting untuk kita faham. Sebab banyak lagi sebenarnya benda-benda lain yang kita perlu tahu tentang stingless bee. Kalau orang putih panggil stingless bee, dia tak ada sengat, dia tak menyengat macam lebah biasa. Betul. So itu sebab dia panggil stingless bee. In scientificnya dia panggil Melipone kan. Scientificnya nama kan. Jadi kita ni panggil kelulut je. Jadi kampung kan bunyi tu kan. Orang kata orang kampung ni lah nama spesifik orang kampung. Tapi dia ada nama saintifik sekarang yang dah pergi international sekarang. Pasal yang terlibat dalam industri kelulut ni dah banyak. Faham. Sekarang dah sampai ke peringkat institusi tinggi pelajaran. Faham. Universiti dah terlibat, agensi kerajaan seperti Ladang ke Risda ke apa lain-lain agensi yang terlibat dengan agro ni kan. Dia juga terlibat dalam memulakan ataupun mempopularkan kelulut dalam industri ini. Kalau saya nak sebut macam Risda kan, kita ada macam selalunya kita akan berhubung dengan Tuan Haji Najib Faiz. Kalau dengan UMP-nya kan kita ada Profesor Samsul Bahari. Kalau UMP-nya kita ada Dr. Firdaus kan. Dan kita pun macam industri kelulut ni dia mungkin ramai yang tak tahu, tapi sebenarnya dah besar. Sebab setiap negeri dia ada kesatuan dia sekarang ni. Faham. Kalau kita kata di Kelantan, Persatuan Kelulut Kelantan dipanggil drones. Drones Kalau di Terengganu Pelekat. Tak silap lah di sebelah Johor sana JBs. Faham. Sebelah. So kalau Pahang tu UKP bawah Tuan Rahman. Kan? So kita sebenarnya dalam industri ni kita mencari benda-benda baru dengan geng-geng kita tadi, player-player tadi. Faham. Kalau peringkat universiti, dia lebih kepada kajian. Faham. Dia lebih kepada kajian yang dilakukan seperti clinical studies ke tentang khasiat madu tu sendiri. Khasiat madu, khasiat pollen, khasiat propolis. So tiga sumber elemen penting dalam kelulut tadi tu macam madu, propolis, pollen kan. So yang semua ni macam tuan suami cakap tadi, dia boleh dijadikan suatu benda yang benda suplemen. Faham. Untuk farmaceutical. So banyak kegunaan sumber kelulut tu sendiri. Faham. Lebih-lebih lagi kepada propolis tu. Faham. Kalau kita pandai mengolah selain daripada madu, yang tentunya bila kita nakkan madu. So bila ada madu kita tuai. Dan kita botolkan. Faham. Tapi kita kena ingat sumber yang lagi baik daripada madu tu ada di kelulut tu sendiri. Seperti pollen. Pollen tu
bee break. Maknanya dalam sarang tu bukan hanya madu je dia store dalam tempayan dia, kantung dia, tapi dia juga bawa balik pollen atau debunga kan. Faham. Untuk tunjuk. Ini adalah debunga yang dibuat oleh kelulut. Oh. Ini yang ni adalah kantung-kantung madu. Okey. Selain dia buat letak madu nektar dalam tu, dia juga ambil polen-polen bunga dan dia masuk dan dicernakan dengan air liur dan enzim dalam perut dia dan dikeluarkan, dimasukkan dalam ni. Ini adalah makanan queen bee dan anak-anak dia. Yang inilah yang kita proses dia sehingga menjadi serbuk roti lebah yang macam ni. Kelebihan ini kelulut. adalah ini adalah apa tu? Roti lebah yang telah siap diproses dan dikeringkan. Hasil nampak tak? Tak nampak sangat. Encik Am nampak tak? Tak nampak sangat. Nampak ya? Ni. Tu dia. Ini yang telah diproses dan dikeringkan dan ditapis halus. I see. Ini lah dia punya parti nak buat apa-apa ke semua macam tu, puan? Oh bukan, kalau ini kita makan saja macam ni. Oh ya ke? Secubit saja. Ya. Dia secubit sahaja. Dia tak perlu banyak sebab dia punya khasiat terlampau, kita panggil potent. Kalau kita terambil lebih, kita bertenaga sehingga kita tak tidur. Cik Saimi, kena try ni. Kalau untuk ini yang saya kata kesihatan ni baik untuk baik lelaki, baik perempuan. I see, faham. Encik Am kena datang dan cuba sendiri. Okey, InsyaAllah dah banyak kali panggil lah tu. Kelulut dia buat 3 benda yang banyak manfaat. 1 madu, 2 roti lebah. Okey, faham. 3 adalah propolis. Faham, betul. Apa itu propolis? Propolis itu adalah rezin-rezin getah pokok yang kelulut ambil dan dia buat kantung-kantung madu dia. Dia buat corong-corong dia, dia buat batumen dia, bermakna tempat pelindungan rumah dia, macam kita buat batu bata dinding rumah kita. Inilah dia propolis yang diambil. I see. Propolis inilah khasiat dia terbaik sebab dia bukan saja daripada getah pokok, inilah daripada herba-herba juga. Dia ambil ni yang dia buat kantung madu. Jadi kantung madu tu yang kita panggil propolis tu, yang ada banyak herba dalam propolis tu, di mana dia masukkan nektar untuk dijadikan madu, dia masuklah dalam kantung madu tu. Faham. Jadi nektar tu bila masuk kantung madu, jadi kantung madu tu yang dia akan serap sehingga madu tu yang matang. Ada banyak herba dalam ini madu tu dah matang, baru dia akan tutup tempat yang lubang-lubang tu. Madu tu. I see, faham. So khasiat dia banyak lah kiranya. Ya, sebab tu dia berbeza sangat dengan lebah biasa. Sebab dia punya khasiat ada di propolis ini. Jadi itu yang madu dia, kita bila dah matang dalam kantung tu kita sedut. Ya Allah, apa faedah dengan Encik Puan. Saya nampak betul lah benda ni kan. Saya nampak something benda bila kita nak buat sesuatu yang saya nampak Encik Puan tadi saya sangat suka bila kita kena serius dan kena cari ilmu. Bila kita serius dan cari ilmu, kita dapat jadi sehebat, insyaAllah sehebat ataupun yang pengetahuan yang diberitahu oleh Puan Farida dan Cik Puan. Sebab ilmu ni saya rasa adalah ilmu yang datang dari kelas-kelas yang Cik Puan dengan Puan Farida pergi dan jabatan. Saya banyak buat research juga. Saya banyak buat research dan saya juga banyak subscribe e-book daripada luar negara untuk mengetahui lebih dalam, walaupun dia orang tak ada
cuma ada beberapa negara je yang ada. Oi, ini pencen lain macam ni semangat ni. Ya sebab tu. Tu yang kena. Ini sebab madu kelulut ni masalah ni. Kita kalau buat sesuatu tu kita kena fokus dan kita kena komit diri kita. Betul. Kita tak jadi kita tak adalah bercelaru macam-macam Betul. kan. Betul. Jadi itulah memang punya pribadi memang macam itu. Itulah passion Puan Farida dengan Cik Fuad sebenarnya. Betul lah. Boleh saya cakap itulah. Ya, betul. Tadi kita sembang pasal bipolar atau deprek kan. Sekarang kita sembang pasal propolis kan. So hasil daripada ni kita keluarkanlah minyak propolis. Dekatkan sikit. Inilah minyak propolis je. Tak nampak. Dia ke arah situ. Nampak? Ke tengah. Nampak? Situ. Nampak? Okey, nampak. Inilah minyak. Ini minyak propolis yang saya olah sendirilah. Oh, Puan buat sendiri. Ini memang terbaik untuk kulit. Wah, Ya. betul lah saya boleh jadi. Pasal dia tahmid. ada ini memang saya olah sendiri. Wah. Puan Ini Farida, memang terbaik untuk kulit. Puan Farida Apa saja ni, masalah kulit? Ya. Puan Farida ni belajar sains juga ke? Saya tolong di tempat pusat perubatan tradisional selama 25 tahun. Faham. Daripada sebab saya kalau kita ikut saya punya pengalaman, saya selalu sakit-sakit daripada kecil. I see. Jadi selalu pergi berubat. Faham. Jadi jumpa satu tempat perubatan ni sampai saya sihat. Alah. Jadi saya tolong dekat situ selama 25 tahun. Faham. Jadi lepas tu bila saya bekerja di bahagian medical pun buat jagaan saya. Jadi bila saya keluar buat kelulut ni, jadi moden perubatan dengan tradisional perubatan, dengan sikit kreativiti saya boleh olah macam-macam. Okey. Ikut pengetahuan saya lah. Ya wah, itulah Kalau ilmu yang ikutkan mahal. Kalau nak katakan ada sijil, saya tak ada sijil. Tapi saya Tapi ada ada ilmu. pengalaman. Ya. Saya ada ilmu, alhamdulillah. Ilmu mengenai herba, Alhamdulillah. ilmu mengenai perubatan, alhamdulillah. Yelah, saya nampak lah Cik Fuad dengan Puan Farida lengkap. Cik Fuad adalah orang yang tahu dari segi operation. Puan Farida adalah orang yang tahu pasal R&D. Memang perlu, dua-dua ni sangat perlu. Kan? Sebab Memang betul. Memang betul lah macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuhan jadikan macam tu. Memang Macam ni, kelulut kasih ni memang kasih sayang tu nampak lah. InsyaAllah. Macam ni kan sabun. Ini adalah sabun daun gelenggang. Daun gelenggang ni memang kita tahu baik untuk kulit, untuk panau lah, kurap lah. Ini daun gelenggang ni yang saya ambil, saya petik sendiri daripada ada dekat mana kolam? Adalah dekat kawasan Paya kat Ulu Langat ni. Saya akan masuk dalam Paya tu, ambil daun tu, Ya Allah, dan saya ekstrak dia dan buat campuran dalam sabun. Puan Farida tak patut kerja bank lah sepatutnya sebenarnya dari dulu. Patut kerja dekat lab. Hajat di hati tu adalah, tapi disebabkan banyak-banyak faktor lain kan tak boleh. Alhamdulillah. Awal lorongkan tempat yang betul Puan Farida sebenarnya passion tu ada. Bila dah orang kata penghujung usia ni baru Allah kata, now Farida, this is your passion. Your time. Bukan bank lagi. Jadi bila kita duduk-duduk tu, buatlah apa yang boleh bagi manfaat manusia kan. Pasal itulah dulu masa saya buat kat perubatan pun memang kerja kita untuk tolong orang, untuk tolong manusia. Sekarang pun Alhamdulillah. dia ke situ juga. Alhamdulillah. Betul. Kalau tidak kita dapat produk-produk yang hebat ni, insya-Allah. Itulah Puan Farida. Alhamdulillah lah, dengan produk-produk saya ni sebenarnya pun dengan izin Allah Ta'ala juga, dengan dorongan dia juga. Macam kalau saya kata, kalau dengan jus nyah kolesterol saya ni, oh ini mahal jus nyah kolesterol ni
Saya kalau bila saya masak dia dengan iringan zikirullah tak berhentilah. Alhamdulillah. Daripada saya kopek lemon, kopek bawang, kopek halia sampai saya masak 8 jam sampai dengan campur madu kelulut. Alhamdulillah lah dengan jusnya kolesterol ni feedback yang saya dapat amat baik. Alhamdulillah. Cuma saya kadang-kadang tak sempat nak buat dengan Yelah. Mungkin dah kena ada sampai Puan Farida dah kena turun dekat pekerja-pekerja supaya boleh banyak produk lah. Ya, saya kadang-kadang pun dapat pertolongan daripada orang kampung, minta tolong dia orang kopek bawang, kopek halia. Saya ada di sini juga, Kelulut Kasih kita ada komuniti kelulut kita, kan? Saya ada 10 penternak yang kita ajar. Di mana masa saya buat business pitch dekat UPenn Negeri Selangor, kami menang dapat duit dalam 5,000. Jadi duit 5,000 tu kami beli sarang, dapat beli 10 sarang. Dan saya pilih 10 orang kampung yang berminat untuk menternak kelulut. Dan kita bagikan dia satu sarang dan kita ajar untuk diorang jana pendapatan. Baru je bermula bulan 1 hari tu. Okey, faham. Sebelum MCO. Okey. Bulan 2. Jadi bulan 5 hari tu kita dah dapat sedut madu, mereka dah dapat. Mereka jual balik kepada kami. Jadi dalam masa 1 bulan diorang boleh tuai madu sebanyak 2 kali. Alhamdulillah. Jadi 10 penternak saya ni dia dah menjana pendapatan 1 bulan 2 kali dengan menjual madu, hasil madu. Ya Allah. Tanya Puan Farida dengan Cik Fuad. Ini adalah pengorbanan yang sangat ni. Dalam kita buat untuk diri kita, sebenarnya kita membantu orang lain itu sangat salut. Okay. Itulah sebenarnya masa kita buat kelulut ni, itulah sebenarnya kita punya niat. Kita nak tolong orang sihat, nak tolong orang kampung menjana pendapatan. Jadi alhamdulillah setakat ni saya boleh katalah 90% penternak saya tu dah berjaya, dah dapat hasil. Tahniah. Alhamdulillah, saya percaya dari Jabatan Pertanian dengan ilmu yang dicari oleh Cik Fuad dengan Puan Farida, inilah hasil dia yang saya tahu. Ini usahanya dan fokusnya. Tapi itulah, masa kita tak cukup sebenarnya. Kita dah nak kena habiskan masa kita. Dan saya sangat teruja dengan hari ini. Betul, saya teruja dengan Puan Farida dengan Cik Fuad. Ilmu dia sangat wow bagi saya. Dan saya rasa teruskan usaha, saya doa. Saya terkilan juga. Cik Am, saya terkilan juga sebab masa yang singkat ni. Sebab yang topik penting yang untuk saya sampaikan tu ada lagi. Selain daripada kita ada kelulut, kita ada apa pun yang kita ada. Tapi yang penting tu bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena ada ilmu. Betul. Ilmu tu penting. Betul. Sebab lepas kita dapat ilmu, lepas kita dah dapatkan apa yang kita buat tu, kita nak jual. Kan? Kita nak jual. Tapi kalau kita nak jual, skill apa yang kita ada sekarang, ada ke kita buat secara kecil, ada ke kita nak buat secara besar. Tapi walau kecil ke besar ke, kena ada strategi yang tepat. Betul. Okay? Dalam bisnes kita tak boleh main-main. Sebab kita kena betul-betul structure, organize kita punya bisnes supaya akhirnya kita punya aliran tunai tu penting. Yes. Kita kena jaga. Sebab kita nak tengok bisnes kita grow. Kita tak nak tengok bisnes kita hanya pada kadar itu sahaja. Betul. Dari tahun ke tahun, tak ada perubahan. Tapi macam mana kita nak tengok bisnes kita grow kalau kita tak kawal aliran tunai kita? Kita tak control cash kita. Kita kena jaga cash flow kita. Yes. Sebab daripada cash flow itulah kita boleh expand kita punya capital base. Betul. Dia akan jadi besar. Betul. Ada lagi lah, banyak lagi benda-benda yang saya nak kongsi. Tapi saya minta maaf juga sebab mungkin Cik Am pun dah tak ada kesuntuk masa itu. Dan Tuan Suhaimi pun sangat-sangat berterima kasih kerana kesempatan yang jarang-jarang platform ni saya dapat.
Dan bukan semua orang akan dapat platform yang sebegini. Alhamdulillah, Kan? alhamdulillah. Banyak lagi ilmu yang Platform dikongsi. yang sangat baik untuk menebusi semua orang dalam Ya, Facebook. betul. Kan? Kita memang Dan orang. untuk kita kongsi bersama. Yes. Kan? Apa-apa yang bukan kita nak ajar ke apa, tak, kita nak kongsi. Betul. Itu tujuan kita. Itu yang pengalaman itu yang penting. Sebab saya tengok tadi Cik Puan dengan Puan Farida cakap, itu semua saya percaya dari pengalaman dan ilmu dan study. Dan saya setuju dengan Cik Puan cakap tadi. Kita kalau nak dalam bisnes jangan fokus pada nak hasilkan jualan je. Tapi pengurusan kewangan, pengurusan aliran tunai kita abaikan. Dari situ penat kita buat jualan tapi duit kita tak ada. Itu yang berlaku. Ya, betul. Waktu COVID-19 ramai orang yang tak nak dapat teruskan sebab tak ada tunai. Sebab waktu tu sales tiba-tiba betul. Dan ramai yang tutup kedai sebab tak uruskan tunai. Tapi Cik Am, ya. COVID-19 Cik Am, satu blessing in disguise pada kita. Betul. Sebab bila ada COVID-19, orang akan bimbang kepada kesihatan. Betul. So dia bimbang imunisasi badan dia. Badan dia cukup immunity tak? Kan? Betul. Jadi salah satu cara untuk dapatkan immunity yang baik dengan madu. Betul. Jadi, Madu kita explode. Alhamdulillah, madu kita laris masa COVID. Masa COVID, Alhamdulillah. Dengan izinnya juga. Wah, Puan Farida dengan Cik Kita Puan dapat dah kena ada kilang lah ni. Dah kena ada kilang ni. Kena support lah. Kena ada support lebih daripada Jabatan Pertanian Hulu Langat. Sebab Cik Imam ada sini ni. Jabatan Pertanian dia kata akan bantu untuk dapatkan MyGap AM untuk Kuala Lumpur kan. InsyaAllah dari situlah kita akan letupkan bisnes. Okey, saya minta maaf sebab kita memang insyaAllah kita akan ada sesi khas sekali lagi dengan Madu Madu. Sebab saya rasa banyak benda yang kita nak kongsi sebenarnya. Ya, banyak lagi yang nak dicerita. Dia punya berbagai warna. Madu yang berbagai warna, yang berbagai tekstur, berbagai rasa. Next round. Saya rasa kita buat khas episod ni Madu Kelulut ni khas kita buat untuk projek Kuala Lumpur InsyaAllah boleh tak? Boleh. Okey, Cik Suami, mungkin kata-kata Cik Suami yang dari akhir yang mewakili Jabatan Pejabat Pertanian Daerah Ulangan, kata-kata akhir untuk orang-orang luar yang mungkin yang mencuburi dalam pertanian. Okey, terima kasih Tuan. Alhamdulillah lah kita dapat bersama dengan Tuan hari ini, bersama dengan usahawan kita yang berjaya. InsyaAllah kita dah usaha nak bantu usahawan kita ni untuk first MyGap AM. AM ni maksud dia saya lupa nak terangkan apa maksud AM tu. Amsyari. Bukan Tuan Amsyari bagi Tuan Amsyari kan maksud dia MyGap ni A tu maksud dia pada Apini ni pada spesies lebah. Dan meliponi lebah kelulut. Oh okey, faham. Saya dah makan. Jadi kita harap mana-mana yang masyarakat di luar sana yang berminat nak menyertai program-program pertanian ataupun kelulut ni, datanglah ke pejabat pertanian kami untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Kalau tak berada di luar di kawasan pejabat pertanian Hulu Langat, boleh pergi ke mana-mana pejabat pertanian berdekatan untuk dapatkan maklumat lanjut. Jangan pula datang daripada jauh dari Sabah datang ke Hulu Langat. Jauh tu berapa jam. Tak perlu ke pejabat pertanian daerah Sabak Benam kalau dari betul. Pejabat jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan sekali lagi kerana bagi slot kepada kami dan juga kawan kami yang berjaya lah. Kita doakan usahawan kita ni lebih berjaya dan dapat menembus pasaran dan standard dengan pasaran di luar sana tu. Betul. Okey. Terima kasih Tuan Suami. InsyaAllah akan bantu Kuala Lumpur ke sampai ke ekspor ke luar negara insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Puan Farida dengan Cik Wan Hamad Puan, mungkin ada kata-kata akhir untuk orang-orang yang ingin mencuburi dalam produk Madu Kelulut ni. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Am dan juga Cik Suhaimi dari Jabatan Pertanian. So, suatu platform ataupun pentas pada hari ini yang sangat-sangat bermanfaat saya kira untuk semua, untuk kita kongsi.
Dan juga satu penghargaan dengan usaha yang dilakukan ni boleh sampai ke Hulu Langat ni, kan jauh juga ni. Betul. Dusun Tua 17 kan. Jadi kalau ada apa-apa hal, ada apa-apa yang nak tahu tentang Kelulup ke apa, kita terbuka. Okey, nak kunjung kami ke, nak telefon kami ke, okey. Dan nak cari produk kami ke. So kita sentiasa berada di sini. Okey, di Hulu Langat. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kami ni dah pencen. Jadi tak ada aktiviti lain selain daripada aktiviti Kelulup. Alhamdulillah. Dan sokongan-sokongan daripada sahabat-sahabat dalam industri kat luar sana, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita punya perjuangan untuk melestarikan Kelulup dan memperluaskan lagi Kelulup mengikut SOP, mendapat MyCap kalau dapat. InsyaAllah. Mungkin sebab kita punya madu dengan Big Brand dah ada halal certification. Kita dah dapat halal certification. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah satu rancangan yang daripada Allah juga. Ya, betul. Kita merancang, Allah merancang, tapi betul. Allah adalah Maha Perancangan ya. Ya, betul. Jadi saya sudahilah dengan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ahmad Fuad dengan Puan Farida. Saya sangat teruja sebenarnya. Banyak ilmu saya belajar. Saya sampai rasa nak kena buat lah rasanya sebab kita kan tempat dia sebenarnya yang penting ada ilmu ya, dengan ada passion dan ada semangat nak belajar dan kena fokus. Hari ini sebenarnya saya dapat belajar ini sebenarnya kita kena belajar dalam bisnes, apa-apa bisnes kita kena fokus, kita kena ada ilmu, kita kena belajar cari ilmu dan kita kena serius. Tak boleh main-main. Kan bila kita dah masuk dalam bisnes tu kita serius. Puan Farida dan hanya dari pengalaman beliau dapat hasilkan banyak produk yang atas hasil tangan beliau sendiri. Alhamdulillah, tanya Puan Farida dengan Encik. Alhamdulillah. Saya doakan Puan Farida dengan Puan Farida dengan Encik Puan Ahmad Fuad. Saya doakan supaya dapat bantu ramai lagi dan produk dapat kekal jauh lagi pergi, insya-Allah ke luar negara. Kita doakan sesama supaya dapat bantu lagi ramai orang lagi yang di luar. Saya rasa ramai yang luar lagi sebenarnya tak tahu madu Kelulup. So masanya untuk inilah kita belajar bersama-sama, carilah Jabatan Pertanian sebab mereka pun dah ada lah orang yang boleh nasihat. Dan kalau susah sangat cari je Puan Farida, kita bekerjasama, insya-Allah kita ramaikan orang yang usahawan-usahawan yang berjaya ni sampai jadi jutawan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so itu dari saya. Madu oh madu. Okey, dah terjawab apa maksudnya madu oh madu. Sebab masa saya masuk dalam FB, ramai orang kata apakah maksud Cik Am ni madu oh madu ni kan. So inilah saya nak cakapkan, madu Kelulup adalah madu yang boleh kita bantu kita menghasilkan pendapatan. Okey, kepada mereka yang kat luar yang ingin tambah pendapatan atau ingin mencuburi bidang ni, jangan tunggu lama sebab Puan Farida menunjukkan beliau berhenti terus buat dan alhamdulillah sekarang ni dah berjaya. Okey, itu dia dari saya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Suami, kepada Puan Farida dengan Encik Wan Ahmad Fuad. Saya sangat hargai masa anda. Kita jumpa lagi insya-Allah dan beri masa akan datang. Saya rasa kita dapat sesi khas untuk memadu Kelulup. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.